Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB telah mengisytiharkan 19 November sebagai Hari Tandas Sedunia dalam usaha menangani krisis sanitasi di peringkat global. Mesti ramai yang pelik atau mungkin ketawa dan tertanya-tanya, kenapa kita kena sambut Hari Tandas Sedunia? Mengikut statistik yang dikeluarkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia tahun ini, ramai 3.6 bilion penduduk dunia tidak mempunyai akses kepada perkhidmatan sanitasi atau tandas yang terurus dengan selamat. Kita patut bersyukur kerana kebanyakan daripada penduduk Malaysia mempunyai akses kepada kemudahan tandas. Bayangkan kalau kita tak mempunyai kemudahan tandas dalam kehidupan seharian kita. Apa yang akan terjadi kepada kebersihan dan kesihatan awam sekiranya orang ramai tidak dapat menggunakan tandas? Apabila kita bercakap mengenai penggunaan tandas, tahukah anda ke mana perginya air sisa kumbahan selepas kita mengepam tandas atau flush tandas kita? Tahukah juga bahawa proses rawatan air kumbahan ini boleh menghasilkan pelbagai sumber ekonomi berasaskan hasil guna semula atau waste to wealth? Sempena sambutan Hari Tandas Sedunia tahun ini dengan temanya menghargai tandas atau valuing toilets, marilah kita amati dan cuba memahami apakah yang dikatakan kekayaan yang terdapat daripada rawatan air kumbahan. Indah Water Consortium Sendirian Berhad atau IWK adalah sebuah syarikat pembentungan nasional yang bertanggungjawab menyediakan perkhidmatan sistem pembentungan kepada rakyat Malaysia. Lebih 27 tahun, IWK berkhidmat demi memastikan air sisa kumbahan yang disalurkan ke loji rawatan kumbahannya dirawat dengan baik sehingga selamat dilepaskan semula ke perairan. Ini bagi memastikan sumber air terpelihara di samping melindungi kesihatan awam dan mewujudkan alam sekitar yang bersih dan selamat. Perkembangan pesat teknologi telah mengubah landscape industri air dan pembentungan di seluruh dunia. Sejak ditubuhkan pada tahun 1994, IWK telah menjalani proses transformasi teknologi sejajar dengan fungsinya untuk membangun dan menyelenggarakan sistem pembentungan yang moden dan efisien untuk semua rakyat Malaysia. Air sisa kumbahan daripada rumah dan premis perniagaan yang dirawat di loji-loji air sisa kendalian IWK akan melalui pelbagai peringkat proses rawatan. Di akhir proses rawatan tersebut, terdapat beberapa byproduct yang terhasil dan boleh diguna kembali dalam kehidupan kita. Antaranya adalah biopepejal yang sesuai sebagai perapi tanah dan baja pokok berbunga. Bioinfluent pula sebagai sumber air untuk kegunaan bukan minuman seperti siraman, penyejukan, penyaman udara berpusat atau sebahagian daripada proses pengilangan. Bahan terakhir adalah biogas sebagai sumber tenaga diperbaharui yang sesuai untuk penjanaan tenaga elektrik atau lain-lain. Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Alam Sekitar dan Air atau KASA telah menetapkan sasaran berkenaan selaras dengan hala tuju mencapai matlamat pembangunan lestari atau Sustainable Development Goals oleh PBB. Tahukah anda, syarikat pembentungan nasional ini telah merekodkan air sisa kumbahan yang dirawat sebanyak lebih daripada 5,000 juta liter sehari daripada lebih 7,000 loji rawatan kumbahan di bawah selenggaraannya. Kesemua bioinfluent yang dirawat dan dilepaskan kepada perairan mesti menepati piawaian yang ditetapkan Jabatan Alam Sekitar. Banyak tu! IWK telah mengorak langkah dalam menjalankan kerjasama perniagaan air pulih guna bersama Pengurusan Air Selangor Sendirian Berhad atau Air Selangor bagi membina loji air pulih guna berskala besar di Lembah Kelang. Penggunaan semula bioinfluent untuk kegunaan bukan minuman dapat membantu negara mengurangkan tekanan terhadap bekalan air minuman atau ketika kekurangan air ekoran musim kemarau. Malah, di loji rawatan kumbahan Serantau Pantai 2, IWK
mempunyai potensi untuk menghasilkan sehingga 200 mld atau 200 million liter sehari air yang boleh diguna semula. Dalam meneruskan usaha pelaksanaan teknologi hijau, IWK turut memasang papan solar di beberapa loji rawatan kumbahan IWK bagi tujuan mengurangkan kos elektrik bagi menjalankan operasi di loji-loji ini. Dengan penghasilan semula, sumber tenaga diperbaharui ini, selain dapat mengurangkan kos operasi harian, IWK juga berharap dapat mengurangkan kebergantungan kepada bahan bakar fosil dan turut serta dalam misi mengurangkan pelepasan gas rumah hijau. Adalah diharapkan maklumat yang dikongsi ini dapat memberi sedikit pencerahan kepada kita semua bahawa perkhidmatan IWK kini adalah lebih dari sekadar merawat air sisa kumbahan. Proses rawatan air kumbahan ini boleh menghasilkan berbagai sumber ekonomi berasaskan hasil guna semula. Apa yang diharapkan bagi kita semua sebagai pengguna untuk menghargai dan menjaga tandas kita. Ingat, jangan sesekali membuang sebarang sampah atau apa jua ke dalam tandas anda kerana bukan saja ia akan merosakkan sistem tandas di rumah anda, malah menyekat paip pembentungan dan seterusnya merosakkan loji-loji rawatan kumbahan apabila ia telah masuk ke sini. Jadilah pengguna yang bijak dalam kita jaga kita sebagai satu keluarga Malaysia.